fi Jalal Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusuf Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Tafsiran ayat 247. Kisah Bani Israel dengan Talut. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nabi mereka berkata kepada mereka, Allah telah mengangkatkan Talut sebagai raja kamu. Jawab mereka, bagaimana Talut diberi kuasa memerintah kami, sedangkan kami lebih berhak darinya memegang kuasa pemerintahan itu. Lagi pula, dia tidak diberikan harta kekayaan yang luas. Kata Nabi mereka, sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk memerintah kamu dan dia telah menambahkan kepadanya keluasan ilmu pengetahuan dan keperkasaan tubuh badan. Dan Allah mengurniakan kuasa pemerintahannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas limpah kurnianya lagi maha mengetahui. Penterjemahan ayat 247. Dalam perdebatan ini terbukalah satu sifat dari sifat-sifat Bani Israel yang banyak disentuh dalam surah ini. Sebelum ini mereka meminta supaya diangkatkan untuk mereka seorang raja yang mereka ingin berjuang di bawah kepimpinannya. Mereka telah berkata bahawa mereka mahu berjuang kerana sabilillah. Tapi kini mereka menekur kepala mereka, memutarkan leher mereka dan membantah pemilihan Allah yang telah memilih Talut sebagai raja mereka. Mengapa? Kerana mereka lebih berhak dari Talut dari segi warisan. Kerana Talut bukanlah dari keturunan raja di kalangan mereka. Dan kerana Talut tidak mempunyai harta kekayaan yang boleh dijadikan alasan untuk menafikan hak warisan itu. Semuanya ini merupakan kekeliruan dalam kefahaman dan pemikiran, di samping merupakan satu sifat dari sifat Bani Israel yang terkenal. Kemudian Nabi mereka menjelaskan kelayakan pribadi Talut dan hikmah beliau dipilih oleh Allah. Sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk memerintah kamu dan dia telah menambahkan kepadanya keluasan ilmu pengetahuan dan keperkasaan tubuh badan. Dan Allah mengurniakan kuasa pemerintahannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah itu maha luas limpah kurnianya lagi maha mengetahui. Ayat 247. Yang ini Talut itu seorang lelaki yang telah dipilih oleh Allah. Ini satu. Kemudian beliau ditambahkan dengan kelebihan ilmu pengetahuan dan kekuatan jasmani. Itu satu lagi. Kemudian Allah mengurniakan kuasa pemerintahannya kepada sesiapa yang disukainya. Jadi hak pemerintahan ini adalah miliknya, dan dialah pengurus dan pengendalinya, dan dialah yang memilih sesiapa yang disukainya dari kalangan hamba-Nya. Kemudian Allah itu yang maha luas limpah kurnianya lagi maha mengetahui. Tiada pengawal bagi limpah kurnianya dan tiada batas bagi pemberiannya. Dialah yang mengetahui segala yang baik dan mengetahui meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar. Inilah hakikat yang sepatutnya boleh membetulkan kefahaman dan pemikiran mereka yang salah, dan boleh menghapuskan kekeliruan mereka. Tetapi tabiat Bani Israel tidak cukup dengan hakikat-hakikat yang tinggi ini sahaja. Kerana mereka hendak menghadapi peperangan, malah mereka memerlukan kepada satu mukjizat yang zahir yang boleh menggerakkan hati mereka dan memulangkannya kepada kepercayaan dan keyakinan. Lalu Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kelayakan menjadi raja ialah datangnya Talut kepada kamu yang mengandungi ketenteraman
dari Allah kamu dan sisa-sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya kejadian itu suatu tanda kepada kamu jika kamu benar orang-orang yang beriman. Penterjemahan ayat 248. Dahulu musuh-musuh mereka yang telah mengusir mereka dari bumi suci yang dapat ditakluk ketika mereka di bawah pimpinan Nabi Yusha selepas masa merayau di padang gurun dan wafatnya Nabi Musa alaihissalam telah merampaskan peninggalan-peninggalan suci mereka, iaitu sebuah peti atau tabut yang mengandungi barang-barang peninggalan para anbiya mereka dari keluarga Musa dan keluarga Harun. Menurut satu riwayat, peti itu mengandungi naskah luh-luh Taurat yang dikurniakan Allah kepada Musa di atas bukit Tursina. Nabi mereka telah menentukan satu alamat dari Allah kepada mereka, iaitu mereka akan menyaksi satu mukjizat di mana tabut yang berisi peninggalan suci itu akan datang kepada mereka dibawa oleh para malaikat, dan ketika itu hati mereka akan dilimpahi ketenangan dan ketenteraman, dan beliau telah berkata kepada mereka bahawa mukjizat itu cukup untuk menjadi bukti bahawa Talut itu benar dipilih oleh Allah jika kamu benar beriman. Nampaknya dari keterangan ayat ini, mukjizat itu telah berlaku dan telah berjaya membawa kaum Israel kembali kepada keyakinan. Kemudian Talut menyiapkan tenteranya yang terdiri dari mereka-mereka yang tidak mengelakkan diri dari kewajipan jihad dan tidak memungkiri janji dengan Nabi mereka. Dan awal lagi, rangkaian ayat-ayat Al-Quran mengikut cara biasanya dalam memberikan kisah-kisah ialah ia meninggalkan ruang kosong di antara dua adegan dan di antara kisah ini, dan ia terus menayangkan adegan selanjutnya secara langsung di mana Talut keluar memimpin tenteranya. Apabila Talut keluar membawa bala tentera, ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Sesiapa yang minum dari sungai itu, maka dia bukan dari pengikutku. Dan sesiapa yang tidak meminumnya, maka dia dari pengikutku kecuali orang yang seceduk dengan tangannya. Lalu mereka minum air sungai itu kecuali sedikit sahaja dari mereka." Pentafsiran ayat 249. Di sini ternyatalah kepada kita kebenaran hikmat Allah dalam memilih Talut. Beliau kini sedang menuju kepada satu peperangan dan bersama beliau telah datang satu angkatan tentera dari satu umat yang kalah, iaitu umat yang mengalami kekalahan dan kehinaan berulang-ulang kali dalam sejarah mereka. Beliau akan berdepan dengan angkatan tentera satu umat yang menang. Oleh sebab itu, tentera-tenteranya pastilah mempunyai kekuatan batin untuk menentang kekuatan lahir yang telah mengalahkan mereka itu. Kekuatan batin itu adalah terletak pada kekuatan iradat, iaitu iradat yang sanggup mengawal keinginan nafsu, sanggup menghadapi ketiadaan dan kesusahan, sanggup mengatasi kesempitan dan keperluan, sanggup mementingkan kepatuhan dan memukul tugas, dan sanggup merempuh ujian demi ujian. Oleh sebab itu, seorang pemimpin tentera yang terpilih pastilah menguji iradat tentera-tenteranya dan semangat ketahanan dan kesabaran mereka, iaitu pertama, ketahanan mereka dalam menghadapi keinginan nafsu, dan kesabaran mereka dalam menghadapi ketiadaan dan kesusahan. Beliau telah memilih ujian ini ketika mereka sedang dahaga, sebagaimana diceritakan oleh riwayat-riwayat, untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang benar-benar sabar dan siapakah yang ponteng dan suka memilih apa yang senang dan apa yang diduga oleh beliau itu adalah benar.
Lalu mereka meminum air sungai itu kecuali sedikit saja dari mereka. Ya, ini mereka minum dengan sepuas-puasnya. Sebelum ini Talut telah membenarkan kepada mereka yang mahu minum supaya minum dengan seceduk tangan sahaja untuk membasahkan kedahagaan. Tapi ia tidaklah membayangkan keinginan mahu ponteng dari perjuangan. Ini mereka yang minum sepuas-puas itu telah memisahkan diri mereka dari Talut. Sebaik sahaja mereka menyerah kalah dan enggan berjuang. Mereka telah memisahkan diri mereka dari Talut kerana mereka tidak layak dengan tugas yang diletakkan ke atas bahu mereka. Memanglah menjadi suatu kebaikan dan ketegasan apabila mereka keluar dari barisan tentera yang sedang mara untuk berjuang kerana mereka merupakan benih-benih kelemahan dan kekalahan. Pasukan tentera itu bukan dinilai dengan bilangan yang ramai, tapi dengan hati yang cekal dan berani, dengan iradat yang kukuh dan keimanan yang teguh dan lurus. Ujian ini menunjukkan bahawa niat yang tersimpan di dalam hati sahaja tidak cukup. Malah pastilah diuji dengan ujian amali dan pastilah menghadapi realiti jalan menuju perjuangan sebelum mencuburinya. Ia juga membuktikan ketabahan hati pemimpin yang terpilih itu, yang tidak bergoncang apabila sebilangan terbesar dari angkatan tenteranya telah mengundurkan diri dengan ujian yang pertama. Malah ia terus mara ke depan. Ini ujian itu telah menapiskan angkatan tentera Talut, tetapi ujian-ujian masih lagi belum selesai. Dan apabila Talut dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka pun berkata, kami tidak mempunyai tenaga kekuatan lagi pagi hari ini untuk melawan Jalut dan tentera-tenteranya. Ayat 249. Kini bilangan mereka telah menjadi kecil, sedangkan mereka tahu bahawa musuh mereka kuat dan ramai di bawah pimpinan Jalut. Mereka adalah golongan mukmin yang belum pernah memungkiri janji dengan Nabi mereka. Tetapi di sini mereka berdepan dengan realiti yang dilihat dengan mata kepala mereka dan mereka merasa lemah untuk menghadapinya. Itulah ujian yang penentu. Itulah ujian untuk berpegang dengan satu kekuatan lain yang lebih besar dari kekuatan realiti yang dapat dilihat. Ujian ini tidak dapat ditempuh melainkan oleh mereka yang mempunyai keimanan yang sempurna dan mempunyai hati yang berhubung rapat dengan Allah, hingga mereka mempunyai neraca-neraca pertimbangan yang baru yang diambil dari realiti keimanan mereka yang tinggi itu, iaitu neraca-neraca pertimbangan yang berlainan dari neraca-neraca pertimbangan yang diambil oleh kebanyakan orang yang realiti hidup mereka. Di sini tampillah kumpulan mukmin sejati, iaitu satu kumpulan kecil yang terpilih yang menggunakan neraca-neraca pertimbangan Rabbani. Lalu berkatalah orang-orang yang yakin bahawa mereka akan tetap menemui Allah. Berapa banyak peristiwa kumpulan yang sedikit telah mengalahkan kumpulan yang banyak dengan keizinan Allah, dan Allah itu bersama-sama orang-orang yang sabar. Penghujung ayat 249. Demikian peristiwa yang banyak berlaku. Ini merupakan satu peraturan dalam hati orang yang yakin akan menemui Allah. Peraturan itu ialah kumpulan mukmin itu selalunya kecil kerana mereka lah orang-orang yang berjaya mendaki anak tangga yang sukar hingga akhirnya sampai ke martabat pilihan. Tetapi kumpulan inilah yang kuat dan menang kerana mereka berhubung rapat dengan sumber kekuatan, kerana mereka melambangkan kekuatan yang amat kuat, iaitu kekuatan Allah yang menguasai urusannya dan menguasai para hamba-hambanya. Kekuatan Allah yang meleburkan kuasa-kuasa yang bermaharajalela, menggagalkan orang-orang yang zalim dan menewaskan orang-orang yang angkuh.
mereka menyerahkan kemenangan itu kepada Allah, dan mereka memberi alasan yang hakiki kepada kemenangan itu. Dan Allah itu bersama-sama orang-orang yang sabar. Penghujung ayat 249. Mereka telah membuktikan dengan semuanya ini bahawa mereka adalah kumpulan yang telah dipilih Allah untuk bertempur dalam satu perjuangan yang menentukan di antara kebenaran dan kebatilan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.